Lula menamu selepas polis persekutuan dan Amerika Syarikat menyasarkan gergasi-gergasi yang dikatakan berkaitan dengan komando utama ibu kota dalam satu operasi yang menyebabkan Brasilia, São Paulo dan Washington terjebak dalam krisis yang sama. Estela, Stephanie Nunes dan Henrique de Oliveira melengkapkan pertarungan itu. Menurut maklumat dari polis persekutuan, dia sudah pun ditahan. Dan yang dihormati, seorang lagi yang telah disenarai hitam kini sedang melarikan diri, dianggap sebagai pelarian oleh polis persekutuan dalam satu operasi yang menyiasat tunggubahan wang haram. Ingatkan di sini, selepas pengelasan PCC dan Komando Vermelho sebagai organisasi pengganas oleh Jabatan Negara Amerika oleh Kerajaan Amerika Syarikat. Sekarang kita ada satu tindakan, satu operasi berkaitan pengubahan wang haram yang sebenarnya telah menahan 7 orang. Antaranya jadi Estela, Stephanie Nunes dan Henrique de Oliveira. Polis persekutuan telah melancarkan pada hari Jumaat 3 Julai 2026 Operasi Exchange untuk membongkar skim yang disyaki mencuci wang hasil daripada pengedaran dadah antarabangsa. Sementara Kerajaan Amerika Syarikat sudah pun mengenakan sekatan ke atas nama-nama utama rangkaian ini 2 hari sebelum itu. Estela, Stephanie Nunes dan Henrique de Oliveira telah ditangkap. Vitor Henrique de Oliveira yang dihormati dikenal pasti oleh Pembendaharaan Amerika Syarikat sebagai individu penting dari kumpulan utama rangkaian di São Paulo masih lagi melarikan diri. Situasi ini meletup secara politik kerana kerajaan Lula bertindak balas terhadap sekatan dan tekanan dari Amerika Syarikat dengan cuba menjual naratif kedaulatan, tetapi hakikat sebenar adalah pahit. Serangan ini telah menjejaskan rakyat Brazil yang dituduh menggerakkan wang dalam jumlah besar, menggunakan aset kripto, mengangkut wang tunai dan mengendalikan syarikat yang disyaki berkhidmat untuk cabang keuangan jenayah. Pada masa yang sama, Flávio Bolsonaro menuduh Lula bertindak menentang Brazil, Flávio yang berusaha mengelakkan tarif terhadap produk Brazil. Beliau mempertahankan PIX dan menyatakan bahawa rakyat tidak boleh dihukum atas kesilapan kerajaan. Apa yang Lula cuba janjikan sebagai pertikaian diplomatik? Kenapa reaksi itu muncul tepat ketika sasarannya adalah wang yang berkaitan dengan jenayah? Bagaimana satu operasi membanteras pengubahan wang haram bertukar menjadi krisis politik terhadap kerajaan sendiri? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Jumpa lagi pada masa akan datang. Dalam kemas kini awal pagi, Estela Estefani berada di antara mereka yang ditahan, manakala Victor Shimada masih belum dapat dikesan. Dia telah ditahan di Bandar Santos dan sedang dibawa ke sini ke Ibu Pejabat Polis Persekutuan. Kami sedang mengikuti operasi ini bersama anggota Polis Persekutuan di Ibu Pejabat São Paulo, di jalanan, siasatan kami dan juga siasatan rakan kami, Isabella Leite. Jadi tindakan diambil terhadap 2 warga Brazil yang dikenakan sekatan ini. Selain mereka berdua, terdapat juga hubungan antara 2 individu ini. Dengan 3 CNPJ, 3 syarikat yang beribu pejabat di ibu kota São Paulo ini, serta sebuah lagi syarikat dari Portugal yang mempunyai kaitan dengan Portugal. Tetapi juga berkaitan dengan 2 orang ini, berkaitan dengan Shimada yang sedang melarikan diri, penting untuk ditekankan perkara ini. Dan dalam klasifikasi, di sini ada gambar beliau, Shimada, yang sedang melarikan diri. Dan bagi Kerajaan Amerika Syarikat, mereka sudah mempunyai maklumat yang mencukupi untuk mengklasifikasikan mereka sebagai pengganas. Kerana mereka melihat isu pengubahan wang haram dan kaitan langsung dengan Primeiro Comando da Capital. Mahkamah juga telah memutuskan untuk merampas aset, nilai dan kripto aset milik suspek sehingga had maksimum 10,4 bilion real. Siasatan ini memfokuskan kepada satu struktur yang disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram hasil daripada pengedaran dadah antarabangsa. Menurut maklumat yang didedahkan mengenai operasi tersebut, kumpulan itu menggunakan pemindahan kripto aset secara haram, pengangkutan wang tunai, operasi perbankan bernilai tinggi dan pemindahan antara individu serta syarikat. Polis Persekutuan melaporkan terdapat pergerakan wang melebihi 10 bilion real. Terlalu banyak wang yang beredar dalam satu sistem yang menurut pihak berkuasa perlu dibongkar sebelum ia terus membiayai operasi jenayah. Perbendaharaan Amerika Syarikat menyatakan bahawa rangkaian itu beroperasi dari 2 lokasi utama, Florida dan São Paulo. Dalam kenyataan itu, Shimada muncul sebagai penghubung antara pengendali Primeiro Comando da Capital di Florida dan pengedar dadah antarabangsa.
Tuduhan dari Amerika Syarikat ialah organisasi itu telah membasuh lebih daripada 30 juta dolar dalam sumber haram yang dijana di beberapa bandar di Amerika Utara. Menggunakan juga mata wang kripto untuk menghantar wang kembali ke Brazil demi kepentingan kumpulan itu. Stella Stephanie muncul dalam kenyataan perbendaraan sebagai saudara dan rakan sekerja rapat kepada Shimada. Dia dikatakan telah bertindak sebagai setiausaha dan perantara dalam mengumpul sejumlah besar wang, memberikan sokongan logistik kepada rangkaian pengubahan wang haram itu. Senarai sekatan itu juga melibatkan syarikat-syarikat yang berkaitan dengan kumpulan tersebut. Pejabat Kawalan Aset Asing Amerika Syarikat telah memasukkan Victory Trading, Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia, PixWave, Soluções de Pagamentos, Wave, Construções Inteligentes dan Avenidas Flutuantes, yang terakhir ini berpusat di Portugal. Secara praktikal, aset dan kepentingan pihak-pihak yang disasarkan ini di bawah bidang kuasa Amerika Syarikat akan dibekukan dan individu yang tertakluk kepada peraturan Amerika Syarikat dilarang menjalankan urusan perniagaan dengan mereka. Victor Shimada juga membawa aspek yang meningkatkan berat politik kes ini. Beliau sebelum ini pernah disiasat atas tuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan Corinthian dan Videbet. Perbendaharaan Amerika Syarikat menyatakan bahawa sebuah syarikat milik beliau telah digunakan dalam skim penipuan pengiklanan yang berkaitan dengan wang yang diselewengkan daripada ketidaksamaan. Dinheiro desviado de clube brasileiro. CNN dan beberapa media Brazil lain juga mengingatkan bahawa Shimada sudah pun muncul dalam siasatan mengenai operasi kewangan yang melibatkan kontrak antara Corinthians dan Videbet. Melibatkan sebagai contoh pengubahan wang haram dalam kes penyusupan PCC dalam kontrak yang melibatkan Corinthians, melibatkan Videbet, itu adalah salah satu maklumatnya. Tapi bukan itu saja. Ada siasatan lain terhadap Shimada. Estela adalah seorang yang berkait rapat dengannya. Dengan syarikat-syarikat ini di sini, syarikat pembayaran, ia adalah sesuatu yang bagi polis, bagi pejabat pendakwa raya, sangat jelas pergerakan kaitan dua orang ini dengan jenayah pengubahan wang haram. Sekarang dia muncul dalam satu situasi yang jauh lebih berat. Dikenakan sekatan kerana didakwa mempunyai kaitan dengan rangkaian pengubahan wang haram yang berkaitan dengan Primeiro Comando da Capital dan sedang diburu oleh polis persekutuan. Krisis politik semakin memuncak kerana kerajaan Lula telah mengadu tentang tekanan dari Amerika Syarikat tepat pada masa Washington memperketatkan tindakan terhadap kumpulan-kumpulan jenayah Brazil. Kerajaan Amerika Syarikat sudah pun mengklasifikasikan Primeiro Comando da Capital sebagai organisasi yang terlibat dengan pengedaran dadah antarabangsa dan menggunakan sekatan ke atas individu untuk menyasarkan mereka yang dikenal pasti sebagai penyokong atau pengendali rangkaian tersebut. Masalah untuk Lula ialah naratif mempertahankan kedaulatan menjadi lemah apabila tindakan asing berjaya menangkap suspek yang didakwa membasuh wang untuk satu kumpulan yang menguasai wilayah, menakut-nakutkan keluarga dan menggerakkan berbilion-bilion. Flávio Bolsonaro masuk ke dalam perdebatan ini dengan menuduh Lula cuba menjadikan hukuman terhadap penjenayah dan tekanan perdagangan sebagai pentas politik. Lula satu-satunya yang mahu tarif tinggi dikenakan ke atas produk Brazil. Dia memprovokasi, marah-marah, tidak berunding, malah melobi untuk PCC dan Komando Vermelho supaya mereka tidak diklasifikasikan sebagai pengganas. Dia memalukan Brazil di mata dunia dan mengabaikan penderitaan lebih 50 juta rakyat Brazil yang tinggal di kawasan yang dikuasai oleh pengganas dadah ini. Dia lakukan kerana percaya boleh mengubah kemungkinan hukuman terhadap syarikat-syarikat Brazil menjadi naratif palsu kononnya mempertahankan kedaulatan. Lula langsung tak peduli tentang Brazil. Dia sanggup buat apa saja demi cuba untuk dipilih semula. Saya adalah bertentangan dengan Lula. Saya berjuang menentang narkoteroris, bekerja bersungguh-sungguh menentang tarif, dan saya akan sentiasa mempertahankan PIX kita yang dicipta semasa kerajaan Bolsonaro. PIX adalah milik rakyat Brazil, tiada charge dan tiada siapa boleh ganggu. Saya sendiri sudah mempertahankan perkara ini di Amerika Syarikat bersama Presiden Trump di sisi setiausaha negara Marco Rubio. Minggu depan, saya akan kembali ke Amerika Syarikat untuk mengukuhkan lagi pembelaan ini. Permintaan saya mudah sahaja. Jangan kenakan tarif ke atas Brazil. Jangan hukum rakyat Brazil atas kesilapan Lula, Lulopetismo.
Brazil akan menjadi benar-benar hebat. Brazil ada masa depan, tapi kita sudah tidak ada masa untuk dibazirkan lagi. Beliau menyatakan bahawa beliau telah meminta Amerika Syarikat supaya tidak mengenakan tarif ke atas Brazil dan tidak menghukum rakyat Brazil atas kesilapan lulopetismo. Beliau juga berkata bahawa beliau berjuang menentang narkoteroris, bekerja menentang tarif dan mempertahankan PIX yang dicipta semasa pemerintahan Bolsonaro. Kenyataan itu dibuat selepas Lula menyifatkan tindakan Flavio sebagai pengkhianatan kepada negara dan berkata bahawa kedaulatan Brazil tidak untuk dijual. Flavio cuba memisahkan dua perkara, mempertahankan PIX dan mengelakkan Brazil daripada dikenakan tarif. Dalam kenyataan yang dikemukakan kepada Badan Perdagangan Amerika Syarikat, beliau mempertahankan agar PIX tidak dihubungkan dengan sistem pembayaran rentas sempadan dari rangkaian bukan barat dengan mengatakan bahawa langkah itu boleh mengurangkan kebimbangan Washington. Pada masa yang sama, beliau menyatakan bahawa tarif akan menjadi langkah yang salah kerana ia akan menjejaskan syarikat, pekerja dan pelaburan. Lula memberi reaksi dengan mengatakan bahawa cadangan itu bermakna menyerahkan PIX kepada kepentingan asing. Di sinilah krisis menjadi lebih jelas. Di satu pihak, Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas individu yang dikenal pasti sebagai pengendali rangkaian pengubahan wang haram yang berkaitan dengan Primeiro Comando da Capital. Di pihak lain, polis persekutuan menahan Estela dan menyasarkan Cimada dalam satu operasi yang melibatkan pergerakan berbilion real. Di tengah-tengah, Lula cuba membawa perbincangan itu ke bidang kedaulatan. Sebagai contoh, Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat telah mengenakan sekatan terhadap Victor kerana didakwa mempunyai kaitan. Dia pernah disiasat kerana menjadi pengendali keuangan dalam skim pengubahan wang haram yang melibatkan Corinthians dan juga sebuah syarikat pertaruhan, Vaidebete. Estela, Stefani, dia juga telah dikenakan sekatan. Dia disebut oleh Amerika Syarikat sebagai sekutu rapat dan saudara kepada Victor yang kini dikehendaki menurut polis persekutuan pernah bekerja sebagai setiausahanya dan menjadi orang tengah untuk mengumpul sejumlah besar wang. Kerajaan Lula terperangkap kerana operasi ini bukan lahir daripada ucapan pilihan raya. Ia melibatkan perintah mahkamah, pembekuan dana, sekatan rasmi, senarai perbendaharaan Amerika Syarikat dan syakwasangka wang daripada pengedaran dadah antarabangsa. Reaksi politik mungkin cuba memubah tumpuan, tetapi imej yang kekal ialah sebuah mesin keuangan sedang didedahkan pada masa yang sama ketika Brazilia membincangkan tarif, PIX, kedaulatan dan hubungan dengan Washington. Operasi ini menyasarkan dokumen, dana, aset kripto dan syarikat yang boleh mendedahkan bagaimana rangkaian itu berfungsi dari dalam. Lihat, kami bercakap di sini di hadapan Ibu Pejabat Polis Persekutuan di pejabat utama di sini di Sao Paulo. Dalam berita tergempar ini, sudah di pintu di sini menunggu ketibaan kenderaan polis. Pada masa ini masih belum ada pergerakan di sini. Tetapi maklumat yang kami terima ialah Polis Persekutuan sedang melaksanakan waran-waran ini pada pagi ini. Dalam operasi exchange yang bertujuan untuk membongkar operasi jenayah ini bagi pengubahan wang haram daripada hasil pengedaran dadah. Lebih daripada 50 anggota polis terlibat. Polis Persekutuan melaksanakan 13 waran geledah dan rampasan serta 11 waran tangkap yang dikeluarkan oleh Mahkamah Persekutuan ke-7 di sini, Sao Paulo. Mahkamah juga telah memerintahkan penyitaan harta, dana dan aset kripto milik suspek sehingga jumlah 10.4 bilion real. Siasatan polis persekutuan menunjukkan bahawa suspek menggunakan sistem yang teratur untuk menggerakkan dana melalui pemindahan senarai sama ada wang tunai atau aset kripto dan juga pengangkutan dana termasuk dalam bentuk tunai. Kesan politik juga memberi impak kepada persaingan antara Lula dan Flavio Bolsonaro. Lula memilih untuk menyebut inisiatif Flavio di Amerika Syarikat sebagai pengkhianatan kepada negara. Flavio membalas dengan mengatakan bahawa Lula yang mahukan kenaikan tarif besar-besaran kerana beliau telah mencetuskan tidak berunding dan juga cuba menghalang pengelasan kumpulan sebagai pengganas. Dalam pertembungan ini, operasi terhadap mereka yang disenara hitam jatuh seperti bom ke atas pangkuan kerajaan. Sementara Lula bercakap tentang kedaulatan, polis persekutuan menahan individu yang disebut oleh Washington. Tekanan kini bukan sahaja di koridor politik. Ia berada di bank, di firma broker, di syarikat, dalam kontrak dan dalam aset kripto yang mungkin telah digunakan untuk mengalirkan wang haram. Polis persekutuan memfokuskan laluan wang kerana di situlah jenayah terasa.
Brazil tidak boleh membuang masa melindungi naratif politik sementara kumpulan jenayah berkembang, menguasai wilayah dan berhubung dengan rangkaian antarabangsa. Masalahnya bukan Washington bertindak terhadap Anda. Masalahnya ialah Brasilia kelihatan lebih marah dengan tekanan luar daripada dengan struktur jenayah yang didedahkan. Apa yang sudah muncul sudah cukup untuk menjelaskan ketegangan itu. Satu rangkaian yang disyaki mencuci wang dari pengedaran dadah, sasaran yang disekat oleh Amerika Syarikat. Penahanan di Brazil, pelarian berprofil tinggi, berbilion dibekukan, dan satu krisis politik yang melanda kerajaan Lula. Sementara Planalto Cuba mempertahankan naratifnya, siasatan terus berjalan di laluan yang paling tidak selesa, laluan wang. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara keuangan melalui kunci Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.